استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله والحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل من القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه كريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Okey ke? Mudah-mudahan semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Alhamdulillah. Muhammad. Siapa lagi tadi? Zaleha. Azwin Zalina. So Umi doakan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa Allah pelihara, sentiasa Allah beri taufik dan hidayah, petunjuk kepada kita ke jalan yang benar dan selamat. Dan mudah-mudahan kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur hari ini masih lagi Allah pinjamkan nyawa Umi ni, nyawa kita semua untuk sama-sama kita berbakti kepada agama Allah, sama-sama kita berkhidmat dengan Allah, sama-sama kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak Allah jadikan kita ni hamba, tidakkan Allah jadikan manusia dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersimpang daripada tu, lain daripada tujuan kita tu, maka wajiblah kita kembali kepada yang benar, kembali kepada tujuan asal kita, di mana Allah hidupkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Apa yang kita lakukan ni untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita pilih jalan yang lain, kembalilah kita kepada jalan yang benar, supaya kita selamat, agar kita selamat di dunia sampai bawa ke akhirat yang menjanji akhirat yang dijanjikan kekal abadi buat selama-lamanya, insya-Allah. Jadi tanggungjawab seorang suami. Ni berat ni, tajuk berat juga hari ni, tanggungjawab seorang suami. Wahai kaum suami, bergaullah isteri-isteri kamu dengan makruf, yakni baik. Namun seandainya kamu tidak menyukai isteri kamu, apakah perlu kamu hantar kembali isteri kamu ke rumahnya ataupun menceraikannya dengan talak? Begitulah gambaran tindakan realiti hari ini yang menjadi pilihan ramai suami. Suka je ambil, tak suka campak. Macam tu ke? Sebenarnya okey, kita baca terusnya sampai sebagai contoh. Lihat sajalah kes-kes talak di mahkamah yang kian bertambah. Lebih malang lagi, kebanyakan mereka adalah di kalangan orang-orang Islam. Orang Islam banyak buat yang kesnya orang Islam yang banyak lari daripada tanggungjawab ni. Sedangkan kita umat Islam telah disediakan oleh Allah dalam Al-Quran begitu banyak hal berkaitan dengan membina dan memelihara rumah tangga supaya hidup bahagia dan harmoni. Berapa ramai yang berusaha mentadabbur,
mentadabur dan mengambil iktibar daripadanya. Oleh sebab kegagalan kita daripada benar-benar mengambil iktibar daripada panduan wahyu ini, maka itulah antara sebab ramai yang gagal memahami dan mengurus rumah tangga, melainkan hanya yang mereka ketahui adalah aku terima nikahnya. Apa itu je kan? Aku terima nikahnya. Tapi tanggungjawab seterusnya tidak dilaksanakan. Bukan kata semua sahabat-sahabat tu mungkin tak sebab ada ilmu kan. Yang tak ada ilmu tu. Yang hanya berkahwin bukan kerana Allah. Bukan semata-mata kerana Allah. Mengikut hawa nafsu aja. Tapi tak belajar ilmu rumah tangga. Tak ada ambil sikit pun tentang ilmu rumah tangga. Tak rasa macam kahwin tu macam lakonan je. Kan macam drama aje, boleh buat ubah-ubah skrip. Suka, okey, tak suka, kan, buat hal. Jadi hari ni kita kena bertanggungjawab lah. Sebab bila seorang suami tu berkahwin, isteri tu adalah amanah. Allah amanahkan dia kepada amanah kepada dia. Jadi bila Allah amanahkan kepada seorang isteri kepada seorang suami tu, tanggungjawab dia. Jadi dia kena bertanggungjawab. Jadi tanggungjawab untuk menjaga isteri itu sebaik mungkin, menasihat isteri itu sebaik mungkin, mendakwah kepada isteri itu sebaik mungkin. Jadi kita kena lengkap lah. Kalau boleh lengkap lah. Dulu ilmu. Kalau nak berumah tangga tu, maksudnya belajarlah sikit ilmu dalam rumah tangga ni. Sebab ilmu tu sangat penting. Kalau tanpa ilmu, hidup kita kan dalam kegelapan. Mereka selalu kata ilmu tu adalah cahaya. Kalau kita hidup dalam tanpa ilmu, so hidup kita dalam kegelapan. So kita ikut semborong aja. Jadi kita tak boleh macam tu. Walaupun wahai kaum suami, ketahuilah bahawa bila mana kamu mengambil seorang perempuan sebagai isteri, berarti kamu telah mengambil amanah daripada Allah. Walaupun zahir dilihat akad nikah itu bersama wali perempuan itu, maka bertanggungjawab bagi suami adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pikulah tanggungjawab ini dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya sebenarnya adalah dalam rumah tangga ni adalah yang penting sekali adalah akhlak tu, kasih sayang. Kasih sayang seorang suami kepada isteri. Kasih sayang bukan sebab sayang isteri, sebab cinta isteri itu semata-mata, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang isteri itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah dah bagi pikul tanggungjawab itu kepada kita, dan kita kena ambil tanggungjawab itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada memberi nafkah, makan, lahir dan batin ni, so kita kena jaga, maksudnya ajari. Kalau kata dia kurang agama, so kena ajar lah. Maksudnya kena bimbing dia ke arah ke agama. Sebab bila dia jadi isteri kita, dia adalah macam ibu rumah lah. Dia menjadi ibu kepada anak-anak kita nanti, generasi yang akan datang. So dia nak bimbing. Jadi seorang suami kena didik isteri dulu. Didik isteri dulu dengan baik, maksudnya dengan akhlak yang mulia, ikut contoh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah kata berlemah lembut dengan keluarga ni, antara akhlak yang paling mulia sekali akulah. Jadi dengan isteri ni, macam mana Rasulullah melayani isteri-isteri dia, bagaimana kita teladani sikap Rasulullah, contoh yang terbaik. So perempuan ni macam dia macam tulang yang bengkok, tapi rapuh. Kalau kita tarik rap macam tu, patah dia. Tapi kalau perlahan-perlahan dilentuk, akhirnya dia tegak. Macam tu kan. Jadi bimbing. Jadi seorang suami perlu ada sebenarnya, perlu sedia dengan ilmu pengetahuan agama, akhlak yang mulia, akidah yang kuat. Sebab nak bimbing keluarga, nak jadi ketua keluarga, kadang baca Fatihah pun belum lepas lagi. Macam mana? Jadi ini adalah tanggungjawab ibu bapa juga. Ibu bapa tu nak kahwinkan anak tu, pastikan anak-anak tu so ada tanggungjawab dia. Ada tanggungjawab dia bukan dari segi dia mampu, dari segi nafkah dia, tapi juga akhlak dia. Didik akhlak dia supaya dia jadi seorang suami yang bertanggungjawab. Dia bina rumah tangga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia bila terbinanya sebuah rumah tangga tu, rumah tangga yang bahagia, aman, bahagia, yang di mana dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala,
ibu apuk juga dapat saham. Betul? Jadi itulah tanggungjawab. Apa pergi mari kena kat ibu apuk juga. Jadi kita lah kena sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang beri taufik dan hidayah. Tapi tanggungjawab kita lah didik anak-anak kita, anak lelaki kita supaya bertanggungjawab. Bertanggungjawab, membimbing, membentuk keluarga. Sebab bila dah dibimbing keluarga dengan baik, insya-Allah. Jadi perempuan selalunya Umi fahamlah, perempuan ni walaupun dia kurang sikit tapi dia memang bila dia berkahwin selalunya dia ikut suami. Tapi kalau suami bawa dia ke arah eloklah dia jadi dia. Perlahan-lahan lah. Insya-Allah kalau suami tu layan isteri tu dengan baik, akhlak yang baik, insya-Allah dia akan ikut dan terbina. Jadi tu dia bermula dari permulaan. So jangan dah pada pertengahan dah teruk dah baru kau nak ubati. Tak boleh. Dia dah awal dari sayang-sayang tu. Dari sayang tengah sayang-sayang tu bentuk dia. Kalau macam dia kata dah dia tutup aurat, tutup yang tak sempurna, cuba bimbing. Yang kan gitulah kadang orang yang nak dah pakai tu dah cantik dah. Apa ni? Pakai tu dah cantik dah. Kan? Kalau tudung tu labuh sikit kan comel. Macam tu. Isteri tu kalau puji gitu, makan dia. Jadi buat, dia akan lakukan. Jadi lama-lama didik dia dengan akhlak-akhlak yang mula. InsyaAllah, pasti percaya takkan silapnya kita ni bila kita tidak dari awal. So biar sayang, biar dulu. So lama-lama bila dia dah semakin berani, isteri tu semakin, sebab hati ni kalau dibiarkan dia jadi keras. Kalau tak didik, dia tak ada zikrullah, dia tak ada dididik dengan agama, tak ada ingat Allah, tak baca Quran, tak ada apa. Biar lama-lama hati mengeras. Lepas tu masa tu baru suami nak tegur, tu yang jadi bertengkar. Kan? So hari ni, tapi Wahkan pula, hari ni seorang suami pula berlepas tanggungjawab pula. Dan Umi pesan, seorang isteri jangan ambil tugas suami. Contoh, kalau nak tolonglah. Tapi jangan sampai semua part kau nak ambil. Part dia yang bagi nafkah tu kau pergi ambil. Kau ambil akhirnya merungut dan tak dapat apa-apa. Sebab apa? Bila jadi kes pergaduhan, perbalahan semua, kita akan salahkan. Itulah dulu. Kan? Dulu saya semua yang dia biar buat, tak peduli je. Saya je semua beli beras saya lah semua. Kan? Tapi siapa yang mula? Sebab isteri ni bila dia sayang gila. Kan? So macam ni, kita sayang pada manusia ni ada had dan batasnya. Sebenarnya sayang kita ni, kita patut tunjuk sayang ni kerana Allah Subhanahu Taala sayang kita dekat Allah. Kita nak sayang pada suami ni kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi dia tanggungjawab dia jangan biar dia lepaskan. Sebab nanti rezeki yang dia ada dia simpan pun tak dapat apa-apa dan tak dapat keberkatan. Silap-silap dia cari lain kau. So, bukan jangan buat tanggungjawab suami, biar dia buat tanggungjawab dia dan isteri bantu tak ngapa. Isteri bantu tak ngapa, sian tengok kan. Suami gaji dah sikit kan. Potong sana, potong sini, tinggal 1,000. Kan nak cukup sebulan 1,000, anak 6 orang, mana nak cukup? Kan? Tak apalah isteri bantu. Jahit baju ke, apalah yang boleh-boleh yang dapat izin suami, so buat, bantu. Bantu sekadar yang mampu. Jangan lupa untuk diri sendiri, isteri. Jadi so kita kena jangan buat melebih-lebih. Selalu kebanyakan sekarang ni isteri kan gaji banyak, suami gaji sikit. Contoh, isteri dah pangkat tinggi, suami ni kerja bawah aja. So isteri pun dah lebih-lebih. Dia rasa naik dia punya ni sebab kata dia dah banyak, sebab seolah dia dah belanja dah. Akhirnya finally dia punya perbalahan akan berlaku dan rasa tak puas hati. So kena take care sini. Jadi apa pun Umi kata dari peringkat permulaan. Jangan dah lama-lama. So di awal perkahwinan tu, so kena plan siap-siap. Minta dengan Allah Subhanahu Taala bantu kita
dalam alam rumah tangga ni, bantu kita. Kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu Taala memang fail. Jadi hari ni kita minta, mohon pada Allah Subhanahu Taala, so ya Allah, aku nak jadikan aku nak keluarga aku sebagai keluarga yang ingat Allah, keluarga yang Islami. Aku nak anak-anak aku yang mengingati Allah Subhanahu Taala. Dah plan dari awal. So jangan sampai peringkat pertengahan. Tapi kalau dah sedar peringkat pertengahan, tak apalah, buatlah apa yang boleh. Tapi Umi kata untuk anak-anak muda yang umur 20-an yang tak kahwin lagi tu kan, so plan dari awal supaya berjalan mengikut apa yang kita nak, dan kita berusaha. Dan satu benda yang kita nak ni kena muhajahadah lah. Kadang tak semesti perkara yang kita harapkan dia akan terjadi macam tu je. Maksudnya yang kita plan tak semestinya plan sama dengan plan Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kita kata harapkan macam tu, kita nak satu keluarga yang Islamik, tiba-tiba kita kahwin, orang perempuan pula kata ni, tiba-tiba kahwin dapat suami yang memang tak kenal. Maksudnya semayang pun tak berapa cukup. So apa nak buat tu? Minta cerai ke? So jangan, sahabat-sahabat semua, anak-anak semua. So kita jangan harapkan bahagia, tapi kita cari bahagia itu. Kita sebagai seorang yang ada, Allah bagi akal fikiran. So Allah bagi kadang-kadang mungkin ada kelebihan di pihak kita. Allah ajar kita dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu Taala kan, lebih sikit kita boleh tahu. So itu adalah tugas kita berdakwah ya dari awal. Jadi isteri pun janganlah sayang sampai orang kata dia tinggal apa yang disuruh oleh Allah pun kita buat bodoh je, biarlah dia kan. So tak bagi kita berdakwah, tapi berdakwah dengan secara hikmah. Janganlah rasa kita ni pandai. Sebenarnya kita berdakwah kerana Allah, sebab Nabi memang pinta kita umat dia berdakwah, pinta umat dia menasihati. Itu perlu. Jadi kalau kata berpihak, maksudnya keadaan tu bertukar di sebaliknya. Isteri Allah takdirkan lebih, maksudnya memang tak tinggal solat, tak tinggal puasa, tak tinggal semua. So tugas dia lah mungkin berdakwah. Ini tidak adil, sepatutnya dia lah. Tak, kita jangan protes apa yang Allah bagi kepada kita. Bila Allah dah beri kepada kita tu, itu adalah yang terbaik. So mungkin tugas dakwah ni mahal tugas dakwah ni. Tugas sampaikan ni sebenarnya Allah bukan sia-sia. Semua Allah dinilai oleh Allah Subhanahu Taala. Kesungguhan kita untuk kita tegakkan agama Allah dalam keluarga kita adalah satu yang nilai di sisi Allah Subhanahu Taala. Didiklah, berdakwahlah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tapi di sebaliknya, kalau suami tu memang dah ditakdirkan, ya kan, memang dah tahulah hal hukum hakam agama semua, buat semua. So didiklah isteri. Jangan tunggu dah lewat-lewat dah sampai beranak 10 dah baru nak tegur isteri kan. Dari peringkat awal, so tegur, bimbing isteri, insya-Allah dia tulang yang bengkok tu akan tegak perlahan-lahan. Sebab dia tak boleh ditarik secara seru. Itu yang bila dah tunggu dah sampai beranak cucu baru nak tegur tu, so dia jadi tersentap tu, kan. Jadi didik dengan didikan agama. Jadi sama-sama saling hormat menghormati, sebab didik isteri supaya yang penting akhlak tu, supaya tahu menghormati suami, kan. Isteri pula ialah dari peringkat awal lah. Jangan biar isteri tu panggil nama je kan. Macam kalau bagi umur pun kata macam biadab sikit lah. Sebab suami tu bila dengan isteri, suami tu dia punya pemimpin. Jadi kita kena hormat lah. Janganlah panggil nama je. Ada yang panggil nama. Sedap pula panggil nama. Kalau Luqman panggil Luqman. Macam tu kan. Luqman. Macam tu. Si isteri panggil suami macam tu. Macam mana anak nak hormat kita macam tu. Tengok mak dia pun panggil ayah dia. Luqman. Macam tu kan. Jadi tak boleh sebenarnya. Kena beradab. Kalau isteri-isteri Rasulullah pun
Dia tak panggil kan, tak panggil nama Muhammad ke, tak panggil kan. Dia panggil Rasulullah kan. Jadi so kita kena hormat lah, panggil lah abang ke apa-apa yang suami kita suka, kita panggil dengan nama yang menyukai dia. Daripada panggilan tu pun sejuk hati suami kan. Jadi so saling dalam rumah tangga ni kena saling toleransi, saling bertolak ansur, dan amalkan dari peringkat mula berakhlak-akhlak yang mulia, hormat menghormati. Dan suami pula janganlah panggil oi. Tentang lah kahwin dah 10 tahun, oi katanya kan. Kan, so rasa macam mana? Tapi tiba-tiba kalau suami tu panggil balik-balik sembahyang, kan lembut hati isteri kan. Tak nak bancuh air kan, rasa macam kan orang suka. Jadi sangat, jadi guna bahasa yang indah. Bahasa tu boleh mententram juga hati orang lain. Jadi guna indahkan bahasa ni demi untuk saling kita supaya saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, insya-Allah. Ketahuilah, tanggungjawab itu bukan sekadar memberi nafkah minum je, makan pakaian dan tempat tinggal. Yang menjadi keutamaan ialah dengan menjadi suami yang wajib memberi tarbiyah kepada isteri, yakni pendidikan supaya menjadi seorang wanita yang solehah. Selalulah suami yang jadi hari ni nak jadi seorang suami, belajar sikit tentang ilmu rumah tangga, macam mana nak jadi nak dapat isteri yang solehah, nak jadi perempuan yang solehah. Didik isteri tu jadi perempuan, isteri yang solehah supaya jadi so dia memang ada kadang ada kes yang cakap suami tak bagi balik rumah mak ayah dia. Rumah mak aku je. Mak kau tak boleh balik. Sekarang kau kena taat kat aku. Ada juga suami tu, dia rasa dia dah power sangat. Tapi memanglah isteri wajib taat kepada suami, betul? Tapi dalam masa yang sama, mak ayah kita ialah mak ayah kita adalah mak ayah dia juga. Jadi kita jangan sekongkol dengan sikap suami yang menderhaka kepada mak ayah, walaupun mak ayah mentua. Bila dia buat macam tu, berat sebelah, so dia pun jatuh dia kepada derhaka. So kita tak nak suami kita berdosa. Tapi bertegurlah dengan berhikmah. Maksudnya berkasih sayang. Jadi kalau seandainya ada rasa kebencian suami, kadang-kadang manusia kadang ada perselisihan, ada benda yang dia tak suka menyebabkan dia hilang arah daripada tujuan sebenar, dia menjalankan berkahwin tu, di mana dia bila dia berkahwin tu dengan kita, dia berkahwin dengan mak ayah kita juga. Maksudnya dia kena mencintai, mengasihi orang tua kita juga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang tahu ni janganlah marah, janganlah protes, dia pelan-pelan didik, sebab tanggungjawab suami kepada mak ayah kita sama juga sebenarnya dalam Islam. Walaupun jadi sebab kalau jatuh bapa mentua, mak mentua ni sampai mati pun jatuh kepada, dihukum, tetap hukum kepada sebagai mak ayah juga. Itu tanggungjawab. Kita tak nak suami kita jadi derhaka kepada ibu bapa. Jadi kita nasihat baik, tapi bab tanggungjawab kita kena ada tanggungjawab sebenarnya kepada suami kita. Janganlah kita berpaling arah, tapi cuma nasihat, doa pada Allah Subhanahu Taala. Allah kan ada. Silap kita ni, kita tak cari Allah, kita cari manusia. Kita selalu minta ni sebab tapi sebenarnya mengadu kepada Allah Subhanahu Taala. Ya Allah, aku nak jadi aku nak suamiku dapat hidayah, nak suami aku hormat kepada ibu ayah aku juga. Sebelum tu kita pun kena hormat mak ayah dia juga, kasihan mengasihani. Dan Umifo kata perlu petua yang paling besar sekali, petua yang bagus sekali ialah kita selalu memberi. Jadi selalu memberi. Jadi kita nak berkasih sayang, nak suami kita sayang ibu bapa kita, nak ibu bapa dia sayang kepada kita semua, kita selalu memberilah.
selalu memberi. So setiap nak hadiah setiap hari, setiap pagi hadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas. Hadiahkan pada suami kita, pada mak ayah kita, mak ayah mentua kita, selalu hadiahkan supaya hari ni dengan itu hadiah yang kita beri tu, ya Allah lembutkan hati-hati mereka supaya berkasih sayang. Yang mana bahagia? Bahagia tak? Yang mana bahagia? Hidup seorang ke hidup ramai-ramai? Maksudnya kita beramai-ramai. Maksudnya berkasih sayang. Hidup seorang-seorang ke beramai-ramai berkasih sayang? Jadi kita perlukan manusia ni, kita perlu berkasih sayang. Jadi jangan kedekut, jangan rasa malas untuk hadiahkan kepada mereka semua jadi supaya hidup kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang suami jangan lupa pada tanggungjawab dia, didiklah selain daripada bagi nafkah lahir batin, so didik tarbiyah suami isteri tu menjadi isteri yang solehah. Beruntung. Jadi langsung kata, untunglah orang kahwin dengan ustaz. Untunglah kan. Tapi semua itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pandang benda ini adalah hikmah. Mungkin Allah nak beri tugas dakwah ni kepada kita, so kita buat. Kita jangan protes. One day Allah tak bagi pasti yang kita nak, kan. Sampai orang nak cari ustaz, orang nak cari isteri suami yang soleh tapi tak dapat. So kita bersabarlah, buatlah sesuatu, nanti Allah akan gantikan lebih baik daripada tu. Maksudnya mungkin Allah akan kurniakan kita anak-anak yang soleh-solehah, insya-Allah. So kita pegang tugas kita berdawah. Tapi kalau kita give up, maksudnya kita tak nak, kita kata, apalah pula aku nak ajar dia, kan. Isteri ni pula kata, aku pula nak ajar dia tu suami dia buatlah, kan, kita kata kan. Tapi adakah benda tu akan lepas daripada masalah? Sekiranya Allah takdirkan jodoh kita berpanjangan, bukan hujan di tengah jalan, so masih sampai tua pun nak bergaduh lagi ke? So lebih baik didiklah. Maksudnya kalau dah Allah beri tugas kita, bersabarlah, didiklah, maksudnya tarbiyahlah, nasihatlah. Mudah-mudahan satu hari doalah, suatu hari Allah ubah, Allah alihkan suami kita tu menjadi orang yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dapat keindahan, kemanisan, rasa kebahagiaan tu. So bersabar tahu. Nak jadi dakwah ni bukanlah semestinya kita nak jadi ustazah, tapi kita dalam kelompok yang kecil, walaupun sebilangan, tapi semua dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita untuk berdakwah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wahai kaum suami, jangan jadi seperti apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suami yang dayus. Ditanya para sahabat, siapakah mereka yang dayus wahai Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya suami yang tiada tergugat maruahnya terhadap isteri dan keluarganya. Dia tiada mengambil kisah dengan siapa, ke mana, urusan apa isteri dan ahli keluarga keluar dari rumahnya. Jadi sekarang ni kan, contoh isteri ada handphone, so dia kena ambil berat lah, dia kena ambil tahu. Sekarang ni perhubungan, tak payah perhubungan kat luar, dalam handphone pun boleh lakukan apa-apa macam-macam benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena bertanggungjawab, kena cek selalu. Tak apa cemburu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah cemburu yang membabi buta, kan. Cemburu membabi buta payah juga. So bersangka baik dengan isteri, tapi selalu juga bertanggungjawab, berwaspada, maksudnya sentiasa nasihat, insya-Allah, nasihat menasihati tu. Jangan lepa tugas kita sebagai untuk menasihat isteri tu, supaya jangan, sebab orang perempuan kita tengok kisah Adam dan Hawa, bagaimana mereka terkeluar daripada dalam syurga. Iblis ni datang nak kacau Nabi Adam, tapi tak boleh.
Kan. Jadi so dia pergi kepada Nabi Hawa. Dibisik-bisikkan kepada Nabi Hawa pula. Isteri Nabi Adam kepada Siti Hawa tu. Dibisik-bisikkan pada Siti Hawa tu. Pergi nak sangat teringin makan buah halkum tu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Mana kalau makan buah tu berarti mereka keluar daripada dalam syurga. So dia hasut. Jadi macam itulah perempuan. Orang perempuan ni dia memang mudah terhasut. Jadi di situlah pengawasan seorang suami yang betul-betul bertanggungjawab. So kena tengok, kena cek pasti sama ada supaya isteri tu berada di dalam san yang betul. Jadi bawah tanggungjawab. Selebih itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah yang memelihara keluarga kita, Allah yang memelihara diri kita semua, sebab semua dari Allah. Tapi kita buat tanggungjawab kita, jangan berlepas macam tu aja. Isteri nak keluar rumah tapi tak tanya nak pergi mana, nak apa semua, buat tahal aja. Berlaku sesuatu perkara, so kita dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi suami yang dayus, tak bertanggungjawab. Kadang-kadang kadang-kadang ada suami sekarang ni jumpa pula boyfriend lama, jumpa kawan lama, akhir-akhirnya bila tak tegah dari awal, so akhir-akhirnya timbullah rasa benci sesama isteri sama ni, dan akhirnya berlakulah perceraian, di mana berlaku satu perceraian ni bukan walaupun diizin oleh Allah Subhanahu Taala, tapi satu perkara yang kalau kata ni bergegar tiang arasy. Dia Allah tak suka, satu perkara yang Allah sangat tak suka. Jadi buatlah, maksudnya didiklah isteri tu dengan sebaik mungkin supaya dia jadi isteri yang solehah. Jadi jangan ingat perkara yang sang suami buat ni, berdakwah untuk isteri ni, didik isteri ni semua kerana Allah Subhanahu Taala ni, Allah pandang begitu saja. Inilah cara satunya untuk capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berjaya didiknya suami kita, isteri kita menjadi isteri yang solehah, nanti insya-Allah akan lahirlah generasi yang solehah. Mudah-mudahan kita dapat anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Itulah saham kubur kita. Jadi hari kita kena ingat tujuan kita ialah tujuan kita ni, dunia ni kita singgah sebentar saja, dan tujuan kita hidup ialah untuk kita kembali di alam akhirat nanti. Tujuan hidup sini adalah untuk mendapat ujian, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala dan menghadapi ujian-ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala. Daripada ujian-ujian inilah yang Allah pandang kita dengan kasih sayangnya, kita dapat redha Allah Subhanahu Taala. Jadi nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala, so kena sama-samalah kita lakukan yang terbaik atas tanggungjawab yang diberi kepada kita dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sang suami ni, ayah-ayah ni, so janganlah rasa hari ni bebanan kepada lelaki, pergi keluar cari rezeki, lepas tu nak nafkahkan kepada anak isteri, so rasa satu bebanan pada dia. Tak bila suami tu maksudnya korbankan duit dia, nafkahkan harta dia kan, untuk anak isteri dia, nanti Allah akan lapangkan rezeki dia, dapat keberkatan, rezeki yang berkat. Kalau hari ni dia berkedekut dengan isteri dia rasa sayang duit nak bagi, rasa walaupun itu adalah tanggungjawab dia, nanti hilang juga kasih sayang. Lepas tu nanti akan hilang keberkatan, duit yang disimpan tu entah ke mana perginya, tak dapat keberkatan. So kita nak dapat berkat kan, nak dapat Allah redha kan, nak dapat jangan sayang, cuma kecuali kena negur lah kan. Membazir tu tak boleh kan, membazir tu adalah sahabat syaitan. Jadi kita tak nak perkara sebab isteri ni kan banyak nafsu kan, macam-macam nak, jadi dia kena nasihat lah, nasihat yang baik. Jadi bila dapat nasihat yang baik tu, insya-Allah so jangan main main rentap je. Rentap je tu nanti isteri dia macam tulang yang rapuh, rentap je patah.
Kadang-kadang kerana sebab yang kecil boleh bergaduh dan akhirnya berlaku perceraian. Na'udzubillah. So bila Allah dah hadirkan isteri kepada kita, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dulu kita cari-cari, doa-doa minta Allah jodohkan kita kan. Kalau belum masa dia Allah takdirkan bukan jodoh kita, bukan senang-senang nak dapat. Jadi bila dah dapat rasa macam tak ada apa benda. Sebenarnya itulah yang kita kena hargai, syukur. Allah bagi kita satu rumah tangga, bagikan hadiahkan isteri untuk kita. So, syukur pada Allah. Mudah-mudahan rumah tangga yang kita bina itu bawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sama-sama lah kita nak bina rumah tangga yang bahagia, bukan untuk di sini saja, tapi kita hingga kita dapat dipuji. Penduduk langit pun puji kita. Macam tu kan. Susah payah kalau macam ini je lah gaji abang ni. Abang tak banyak gaji ni yang macam tu. Jadi kita sama-sama lah cari. Jadi so isteri rasanya akan bertimbang rasa insya-Allah. Wahai kaum suami, selain dari memahami itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa dirimu juga bertanggungjawab kepada Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wasiat kepada seluruh kaum suami untuk berbuat baik kepada isteri, yakni memenuhi hukum hakam yang menjadi ketentuan buat suami isteri, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan nama ikatan suci iaitu ikatan nikah sebagai mitsaqan ghaliza. Bermaksudnya sudah diambil ke atas kamu suatu janji dan sumpah yang berat. Jadi satu janji, sumpah dan berat ni dengan ikatan akad nikah ni. Seronok benar nak pergi akad nikah. Tapi sebenarnya orang lelaki memikul tanggungjawab yang berat sebenarnya. Jadi hari ini jangan rasa lepas orang lelaki nak didik anak-anak dia, lepas rasa tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Sebenarnya di akhirat nanti apa-apa pun ayah kena cekik dulu. Bila tak berlepas tanggungjawab dia kepada isteri, tanggungjawab dia kepada anak dia, so dia tak boleh lepas. Jadi so dia akan disoal jawab di akhirat kelak. Tak lepas kalau tengok anak biar je, anak tak tutup aurat, biar je isteri tak tutup aurat. So nanti ayah sang suami ni, si suami ni akan dipertanggungjawab. Jangan rasa macam senang, tak apalah, aku jaga diri aku je kan. Biarlah, jangan macam tu So tu yang terbaiknya Umi kata, didik isteri tu. Jadi bila isteri tu terdidik, dia beriman kepada Allah SWT, seluruhnya dia akan bantu sang suami didik anak-anak dia supaya beriman kepada Allah SWT. Tapi kalau dia biar, takut ni sayang, lagi merajuk pula kalau cakap ni. Adalah hikmahnya kan. Maksudnya dengan cara berhikmah, tegur dengan cara hikmah. So dari mula tu didik isteri tu supaya dia beriman kepada Allah. Dari dia tak bertudung, daripada dia bertudung, dari dia pakai seluar jeans pada dia pakai yang elok-elok, yang labu-labu, yang tak menutup aurat, yang menutup aurat. So insya-Allah nanti dia akan didik anak-anak dia. So kalau kita biar, nanti generasi kita akan datang pun kita belum tentu terbela lagi. Jadi so jangan takut-takut untuk didik dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut-takut untuk sampaikan agama Allah ni. Jangan takut-takut untuk sama-sama berbentuk untuk generasi yang ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat Muful jadi suami yang bertanggungjawab kepada Allah, yang berkasih sayang dengan anak-anak isteri kan. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang isteri pula syukur dengan apa yang Allah beri. So jangan buat sesuatu perkara yang Allah larang kan. Jaga akhlak, didik akhlak, dan kena selalu rasa malu. Rasa malu. Orang perempuan ni dia terhalang nak buat sesuatu perkara dengan rasa malu. Bila dia rasa malu, sebab malu ni adalah sebahagian daripada iman. Kalau orang perempuan dia tak ada malu, so habis.
Semua perkara dia nak buat. Semua perkara yang Allah larang, so dia nak buat. Dia tak ada rasa malu. Tapi bila terhalang dengan sifat malu, so alhamdulillah. Jadi akhlak didik dengan sifat malu ni. Supaya kita malu dengan Allah, malu dengan Rasulullah, malu dengan masyarakat sekeliling. Jadi bisa rasa malu, so terhalang kita daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan. Jaga diri kita, walaupun dalam hari ni kita ada alat mudah alih ni, yang mana tak ada sempadan, tak ada batasan. So boleh pergi mana-mana. Jadi so kita kena ada had-had dia. Ada had-had limit dia. So yang penting adalah kita jaga kita punya tanggungjawab, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, kasih sayang kita kepada suami kita kerana Allah dan Rasul. So kita lakukan ketaatan juga, kita jangan lupa kepada ibu ayah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah berkahwin, tapi tanggungjawab kita kepada mak ayah kita tetap ada juga. Walaupun kita dah patutnya kena taat pada suami, memang kena taat pada suami. Tapi kita kena didik juga suami kita kasih kepada mak ayah kita. Seperti kita juga kena kasih mak ayah dia, berkasih sayang. Jangan hari ni selalulah banyak kita memberi, insya-Allah menerima. Memberi, kita beri, Allah beri. Maksudnya kita beri, kita dapat. Allah akan bila kita beri sesuatu, Allah akan beri lebih berganda-ganda lagi. Jangan lupa memberi, selalu hadiahkan apa? Selalu hadiahkan bacaan surah Al-Ikhlas kepada mak ayah kita, mak ayah mentua kita, selalu kita hadiahkan supaya dapat kasih sayang. Jadi hari ni kita marah orang tak sayang kita marah adik-beradik tak sayang kita, marah mak ayah tak sayang kita, sebab kita lupa pula, kita pula pun tak beri. Kan? Jadi hari ni kita kena banyak. Lepas solat subuh, sebelum nak pergi mana-mana, baca, ambil tasbih tu, satu pusingan tu ada 100 tu. So baca, hadiahkan, insya-Allah. Lakukan setiap hari. Insya-Allah kita dapat kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa yang lebih rasa bahagia ini adalah dengan kita berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa indahnya hidup ini bila kita dapat berkasih sayang. Kasih sayang antara suami isteri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang antara anak dan ibu, anak dan ayah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa yang lebih bahagia, tenang rasa jiwa. Kasih sayang kita dengan jiran-jiran tetangga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, ini ialah kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga, rasa macam tak mungkin. Jangan rasa tak mungkin, tapi kena rasa kita nak masuk syurga sebab Allah SWT. Sebab kita tak nak masuk dalam api neraka Allah SWT. Kita takut dengan azab Allah SWT yang sangat pedih, yang katakanlah berganda-ganda. Kalau api di sini itu dah dibasuh 70 kali, di sana ni tak tahulah berapa puluh kali ganda kita kepanasan dia yang kita sanggup. Dan bila dibakar dalam api neraka Allah Taala ni, so bila dibangunkan kembali, dipulihkan balik ni kita punya kulit badan ni, semua ni pulihkan balik untuk kita merasai kesakitan yang sama. Nak ke macam tu? Kita tak nak, kita takut. So bila kita takut mesti kita memang berazam lah kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Taala. Jadi nak masuk syurga Allah Subhanahu Taala ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan orang kata kita bawa RM, tak ada. RM kecuali Umi Kipo kata tukarkan RM itu kepada nilai sedekah jariah. InsyaAllah dan itu membantu kita. Tapi kalau kita duk RM simpan dia RM juta-juta, so sampai kita mati, RM tu bukan milik kita dah. Jadi sementara kita hidup ni, so jangan tunggu waktu kita dah nak mati dah. Ataupun nak mati pun baru kita nak pergi sedekah. Yang tu nilai dia sangat kurang. Tapi setengah kita memerlukan duit ni, tengah memang kita perlukan nak buat ni. Tapi kita usaha untuk bersedekah walaupun sedaya mampu kita. So kita bersedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah pandang sangat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa sebab dengan sedekah jariah ni menyebabkan hati kita jadi lembut, menyebabkan hati kita jadi insaf, dan Allah pemudahkan segala pekerjaan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan so jangan lupa sedekahkan juga
butang share untuk Umifo. Boleh? Sedekahkan like and share untuk Umifo sebab sama-sama kita Umi nak kita sama-sama ramai lagi yang orang tercari-cari bagaimana untuk ubat hati, bagaimana untuk memperbaiki diri. Sama-sama kita dapat ilmu ni, insyaAllah. Kita dapat sama-sama, kita dapat nasihat ni. So mudah-mudahan kita semakin hari semakin tawaduk, semakin hari semakin takut kepada Allah SWT, semakin hari semakin tunduk kepada Allah SWT, semakin hari semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sekian dari Mufo, mudah-mudahan kita jumpa lagi insya-Allah. Salam Zuhur semua. Dekat nak masuk Zuhur dah ni. Salam Zuhur semua. Sama-samalah kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang live sama Mufo. Muhammad lagi siapa? Zaliha, Azwin Zalina. So Waalaikumsalam, yang beri salam ya. Okey, Ruby Abu Bakar, Waalaikumsalam warahmatullah. So Lisha, okey, Zara, Waalaikumsalam. Ya, sebab dia Umifu punya live ni dia tak naik-naik nama, so Umi tak dapat nak baca semua. Apa, suami didiklah isteri dan anak-anak dengan baik, jangan marah-marah. Jangan marah-marah kan. Marah tak baik. Marah itu adalah perbuatan daripada perbuatan syaitan lah. Syaitan suka manusia itu dalam keadaan yang marah-marah. Dari marah tu lah boleh bertindak yang luar batasan. Nazar, didiklah isteri dengan anak-anak yang baik dan akhlak. Alhamdulillah, insyaAllah. Siti Nur Azam, Syaifah Idrus. Umi, saya rasa kosong lah Umi. Apa hukum suami bila solat tak nak jadi imam kat isteri? Dia kata tak nak khusyuk. Okey, Umi jawab soalan boleh? Syarifah Idrus. So hari ni kita jangan rasa putus asa, rasa putus harap. Semua seperti yang kita nak akan jadi. So hari ni kalau kita betul-betul Allah memang takdirkan kita ni Allah ajar kita, maksudnya kita boleh buat solat, kita boleh buat solat, tak apa, jangan putus asa. So terus berdoa. Kalau suami tak nak jadi imam, tak apa, doakan. Mudah-mudahan dia one day dia akan jadi imam kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah jadi. So sebab hidayah tu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. So Allah yang pegang hati manusia ni, Allah yang pegang. Ya Allah, bila Allah dah pegang, so kita kena bersabar dan doa. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati suami kita untuk sama-sama untuk sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu taala, untuk jadi imam kepada kita. Dia akan, bila Allah buka pintu hati, nanti dia akan belajar. Mungkin dia rasa sangat kurang, mesti dia tengok Syarifah rasa nampak okey, lepas tu dia rasa diri dia kurang. Mungkin doa. So selalu baca surah Ikhlas. Selalu Umi selalu pesan tau, kalau masak nasi jangan biar orang masak nasi. Masak nasi itu doa, boleh doa supaya semua anak-anak beranak kita semua beriman kepada Allah Subhanahu taala. Sebab orang Islam ni, dia punya senjata dia adalah doa. Jangan lupa doa ya. Okey. So Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya belum kahwin. Orang yang dah kahwin besar tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak. Muhammad, okey, doakan mudah-mudahan kalau dah mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh dengan isteri yang solehah, insya-Allah. Okey, betul Umi. Okey. Alhamdulillah. Janganlah kita rasa kemurungan dengan orang. Hari ni kita jangan rasa diri kita okey, jangan kita nak buat kita ni nak bagi orang yang terbaik, so hingga kita jadi stres, kita jadi kemurungan. Itu salah sebenarnya. Hari ni ingat, hari ni hati semua manusia ni dimiliki oleh Allah Subhanahu taala. Kita jangan buat kerja Tuhan. Kita buat kerja kita. Kerja kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Bukan kita pula nak ambil part ni nak bagi orang tu baik juga, nak bagi orang tu baik. Tak boleh, tak mampu kita. Nabi sendiri pun tak boleh beri hidayah pada bapa saudara dia. Bapa saudara dia yang bela dia tu
begitu sayang dia, betul sanjung dia, bawa usung sana sini kan. Dari kecil dah. Tentu Nabi sayang sangat-sangat kan. Jadi tapi Nabi tak mampu bagi hidayah dekat bapa saudara dia. Macam tu lah kita ni. Jadi hari ni tugas kita ialah dakwah. Kita dakwah. Doa. Dan mudah-mudahan kalau betul ni Allah akan buka lah pintu hati. Kalau tak ada, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan kerana orang baru kita pula nak terjerumbang masuk dalam api neraka. Na'uzubillah. Ya, kita jadilah seperti Siti Asyah. Siti Asyah tu isteri kepada Firaun tu yang sangat Firaun yang sangat menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Siti Asyah adalah jadi penghuni syurga sebab dia dengan Tuhan dia, tapi Firaun tak mau beriman. Itu bukan tugas dia lagi. Kan? Jadi kita dengan diri kita ada Tuhan kita berserah pada Allah, sebab kita jangan sampai stres orang tak nak ni. Lepas tu lama-lama kita jadi isteri yang menderhaka pula. Jadi kalau suami tak nak, so jangan kita pula tunjuk muka bebalnya, muka tak sukanya. So seorang isteri berdosa tau. Sebab ketaatan kita tetap kepada Allah, tetap perintah kepada suami kita juga. Kita kena buat baik, kena layan dia macam baik juga. Walaupun macam dia tak taat kepada Allah, itu hal dia dengan Allah Taala. Cuma kita sebagai isteri, kasihan dia, doa untuk dia, kan? So jangan macam tu. Jangan kita lari daripada tujuan kita yang sebenarnya, kan? Kerana Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Jangan bukan semua tu. Tapi jika salah, saya tetap salah. Okey. InsyaAllah. Wassalam, Aziz. Oh, lain tak okey. Mudah-mudahan. Maaf Mi, saya Zuhur. Salam Zuhur. Muhammad dari sana dah masuk Zuhur dah. Okey. Okey Bonda Aitun. Jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang share. Mudah-mudahan yang lain-lain pun dapat. Raihan ajak Mak Raihan tengok live. Okey. Terima kasih. Apa khabar makcik? Apa khabar insya-Allah? Akak lah kot ya. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Zaleha. Terima kasih Hakimi. Okey, jumpa lagi. Okey. Salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.